ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم يا الله lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala berfirman, wahai sekalian orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru ataupun dilaungkan azan pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk hadir salat Jumaat. Jadi pada ayat itu menyebutkan bahawa adanya kalimah nudiya ataupun azan yang menjadi suatu daripada syariat di dalam agama kita, syariat azan. Jadi sambung kita hari ini maka surat 105. Setelah kita membacakan pada muka surat 103 itu, saya ulang balik, ini bab ma jaa fi bid'il azan, berhubung dengan bab bagaimana permulaan disyarakkan azan itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari dalam kitab Bahrul Madhi, mukhtasar kepada kitab Sahih Tirmidzi, wa an Imam Tirmidzi an Abdullah bin Zaid qala, daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, kata beliau, lamma asbahna, apabila telah siang, waktu siang tiba ataupun waktu subuh sampai, ataina, datanglah kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bi ru'ya, lalu Abdullah menceritakan tentang mimpinya. Ini rentetan daripada malam itu Rasulullah dan sahabat-sahabat bermesyuarat, berhubung dengan bagaimana nak menghimpunkan sahabat-sahabat ataupun umat Islam untuk berjamaah di masjid. Jadi dalam mesyuarat itu timbul beberapa usul. Ada yang mengusulkan pada dalam hadis nanti yang kita akan baca dengan usulnya. Jadi ceritanya ringkasnya, Abdullah bin Zaid bermimpi dengan suatu mimpi
Datang seorang lelaki berkuda, bawa segala macam dia nak beli, kemudiannya dia mimpi tentang azan. Jadi bila dia mimpi tentang azan, faqala, lalu sabda Nabi SAW, inna hadhi la ru'ya haqqun, sungguhnya ini mimpi yang benar. Mimpi itu betul. Faqum, maka bangunlah kamu ma'a Bilal, bersama dengan Bilal. Fa innahu anda wa amaddu sautan minka, kerana Bilal itu suaranya lebih kuat dan lebih bagus daripada kamu. Fa alqi alaihi ma qila laka, kamu ajarkan Bilal apa yang diajarkan pada kamu dalam tidur itu, dalam mimpi itu. Wal yunadi bidzalika, lalu dia pun ajar, dan Bilal pun launglah azan sebagaimana yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Qala, kata Abdullah, falamma sami'a Umar bin Al-Khattab, apabila didengar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab nida'a Bilalin, akan seruan Bilal, azan Bilal tu bisalah, untuk panggil sembahyang, kharaja, keluarlah Sayyidina Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu, dalam keadaan macam orang tak sempat nak pakai kain begitu, tak sempat nak sarung baju lagi. Jumpa Rasulullah dan keadaan tergesa-gesa. Sebab apa? Wa huwa yaqul, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haq, demi Tuhan yang telah dibangkitkan oleh Allah dengan kebenaran, laqad ra'aitu, saya juga bermimpi, mithlal ladzi qala, sebagaimana yang dilaungkan oleh Bilal itu. Dia jadi Sayyidina Umar pun bermimpi seumpama mimpi Abdullah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sabda Nabi, falillah, dan falillah alhamdulillah fadzalika athbat. Maknanya, maka sabda Rasulullah, segala puji bagi Allah Ta'ala, maka benarlah perkara ini telah sabit tentang syariat azan itu. Baik, jadi sambung kita di mana ceritanya. Ceritanya macam mana timbul hadis ini. Muka surat 105 tu yang bilangan 126. Qala musannif, jadi kata Syekh Marbawi, jadi malam tu Rasulullah bermesyuarat Nabi dengan sahabat kerana mengadakan apakah diperbuat jadi pemberitahu masuk waktu sembahyang. Mesyuarat dalam bab nak menetapkan macam mana. Pertama, nak beritahu masuk waktu solat ni. Yang kedua, nak panggil orang solat. Lepas tu nanti dibincangkan azan ni, tujuan dia nak beritahu masuk waktu ke nak panggil orang solat. Itu bincang nanti. Baik. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi satu hadis lagi yang menunjukkan Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabat-sahabat. Mesyuarat untuk mengadakan macam mana kita nak beritahu masuk waktu sembahyang ni. Katanya, kata Imam Tirmizi, hadisnya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, qala kana al-muslimun qadimul madinata yajtami'un. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, adalah sekalian orang Islam di Mekah datang berpindah, kita panggil berhijrah, semuanya ke negeri Madinah, berkumpul semuanya di sana bersama-sama Nabi SAW beribadat dan meninggikan agama dan mengembangkan Islam. Maka apabila sampai waktu sembahyang, maka mengagak-agak dan mengira-ngira semua orang akan masuk waktu sembahyang supaya datang mereka itu berjemaah dengan Nabi. Jadi kita ingat syariat solat ini berlaku di Mekah ya. Tahun ada yang mengatakan setahun setengah sebelum hijrah Rasul dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
Itu berlaku syariat solat fardu 5 waktu. Baik, berlaku syariat itu di Mekah. Kita maklum di Mekah memang tak boleh nak azan. Itu maklum. Kalau azan datang Abu Jahal, datang Abu Lahab dan kroni dia, tangkapnya, mau disiksanya. Baik, maka bila hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sahabat-sahabat yang bersolat, orang Madinah masuk Islam. Jadi masing-masing tu kira-kira macam mana kita sembahyang, macam mana nak sembahyang. Mereka dah tahu cara-cara dan kaedah masuk waktu tu. Jadi cuma mengagak-agak macam mana ni, bila kita nak kumpul ni, kalau nak berjemaah ni, bila nak buat. Sebab di Madinah, di Mekah dikatakan mereka belum lagi solat berjemaah maksudnya. Bayang masing-masing. Baik. Itulah maksud kata hadis tersebut, fayatahayyanuna as-salawat wa laysa yunadi biha ahadun. Maka masing-masing dok kira-kira masuk waktu sembahyang. Dan tidak ada yang menyeru. Jadi macam tak ada nak panggil macam mana ni, nak kumpulkan ni untuk berjemaah. Tiada menyeru dengan dia oleh seorang pun. Fatakallamu yawman fi dzalika. Maka masing-masing yatakallamu, duduk bawa cadangan, bercakap-cakap sama sendiri bab ini. Faqala ba'duhum ittakhadhu naqusan. Jadi dibawa dalam suatu perundingan, mesyuaratlah. Rasul bermesyuarat dengan Nabi dan sahabat-sahabat pada satu hari bagi mengadakan, maknanya bincang barang ataupun topiknya tentang macam mana nak panggil orang ni, ataupun macam mana nak beritahu dah masuk waktu. Yang dijadikan pemberitahu masuk waktu, supaya tiadalah kesusahan atas semuanya. Nak kena intai waktu, nak kena tengok matahari. Masa tu bukan semua pun pandai bab-bab ni kan. Itu ceritanya. Baik, padalah dengan Bilal yang dipercayai. Maka kata setengah daripada segala sahabat dalam mesyuarat tu, maka ada yang bercadang ittakhidhu naqusan. Maknanya kata mereka ambil naqus. Naqus ni macam loceng yang biasa dijadikan alat oleh golongan Nasrani Kristian, panggil orang berhimpun, ketuk loceng. Itu naqus. Ya. Dan kata setengah mereka, tak boleh bahkan ambil ataupun buat pemberitahu masuk waktu akan tentuang. Tentuang ni tiup-tiup ni, trompet ke, serunai ke, sebagaimana tentuang ataupun trompet yang dipakai oleh pak-pak Yahudi tu. Yahudi tu panggil orang berhimpun dengan trompet. Itu yang tengok filem-filem barat tu, banyak macam tu kan, filem-filem lama tu. Tu nak panggil orang berhimpun. Dan kata setengah riwayat, mari kita ambil nak beritahu orang ni dengan nyalakan api. Hidupkan api. Dan setengahnya cadang dengan cara naikkan bendera. Naik bendera tahu masuk waktu dah. Macam-macam cara. Ini usul dalam masyarakat. Sebagaimana kata hadis, disebutkan dalam hadis, waqala ba'dhum ittakhidhu qarnan mithla qarnil yahud. Qarnan ni tanduk. Saya ada tanduk. Memang saya beli kat mana beli? Turki tak ingat lah. Dah banyak sangat pengatau. Macam bagus kan. Tapi ada kat rumah saya terus tanduk tu memang kita tiup. Memang macam kita tiup kan, takutkan datang setan kan. Ada kat rumah saya beli satu. Galak pula kalau beli 10 beli jual. Lama sampai. Memang sekolah kita tiup tu, tiup keluar bunyi. Dia tak kena ada cara tiup dia. Itu qarnan. Qarnan ni asalnya tanduk. Baik, macam mana puak-puak Yahudi tiup tanduk. Lepas tu ada tanduk yang panjang, tanduk pendek. Saya beli tanduk pendek. Baik. Faqala Umar, ala tab'athuna rajulan yunadi bis salah.
Kata Ibnu Umar, maka kata Sayyidina Umar, tidak berhajat kepada itu semua. Maknanya mengapa tiada kamu semua suruh satu orang panggil dengan sembahyang saja? Ini cadangan Sayyidina Umar. Maknanya panggil orang, mari sembahyang, mari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum fanadi bis salah. Lalu kata Ibn Umar, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, bangun kamu, maka panggil olehmu dengan kata sembahyang. Salat. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis ini tahapnya hasan, lagi sahih, lagi gharib. Dan hadis Abdullah bin Zaid itu hadisnya hasan sahih. Baik, ini cerita macam mana mereka mesyuarat nak panggil orang datang berhimpun, sehinggalah bermimpi Abdullah bin Zaid itu. Ya, baik. 127 lebih kurang saja dipanggil bincang dia mesyuarat Nabi. Cuma dalam hadis ini timbul beberapa perkara. Pertama, menjadi perbahasan ulama, apakah hukum kita bermesyuarat untuk menyelesaikan masalah ummah. Sebab Nabi panggil mesyuarat. Satu. Yang kedua, di dalam hadis itu bercerita yang bermimpi Abdullah bin Zaid. Tetapi Rasulullah SAW suruh Bilal yang azan. Di situ timbul hukum macam mana sifat orang nak azan. Mengapa tidak disuruh Abdullah bin Zaid yang mimpi tu? Itu nanti masuk bincang muka surat 129, bilangan 129 tu. Kita baca 128, 127 tu lebih kurang dia tajuk dia. 128 bermesyuarat apakah yang disuruh oleh syarak. Apakah syarak perintah kita ni, urusan kita kena mesyuarat? Kata Imam Nawawi pada hadis di dalam masalah itu, dalam hadis yang kita baca tu, Rasulullah panggil sahabat mesyuarat, menunjukkan adanya suruhan mesyuarat pada sekalian pekerjaan. Istimewa pula pada pekerjaan yang muhim, yang penting. Jadi kalau begitu kita kena ingat bermesyuarat untuk menyelesaikan sesuatu perkara adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma dalam mesyuarat ni kenalah jaga beberapa adab mesyuarat. Nanti saya sebutkan sikit sebanyaklah adab mesyuarat. Jadi mesyuarat ni pertamanya sunnah Rasul. Jadi bukan sunnah mesyuarat aja, adab mesyuarat pun kena ikut sunnah juga. Dan yang demikian itu disunatkan dia pada hak umat dengan ijma' ulama. Jadi mesyuarat ini disunatkan dan merupakan sunnah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersalah-salahan ashabuna Syafi'i. Bersalahan makna berbeza pendapat ulama Syafi'i. Adakah bermesyuarat itu wajib atas hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sunat saja? Pada haknya hak Rasul sebagaimana pada kita. Pada kita sunat. Soalnya sekarang ini pada Rasul adakah wajib? Sebab apa timbul hal ini? Kerana datang firman Allah, wasyawirhum fil amr. Datang suatu kalimat dan yang sahih pada sisi mereka, sisi ashab Syafi'i, ulama Syafi'i, bahawa pada sisi Rasul mesyuarat itu adalah wajib. Ya. Tapi pada kita mesyuarat ni sunat. Sunat dengan maksud kita nak bincang hal adakah wajib kena mesyuarat sunatnya kita ni. Tapi bagi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang wajib. Sebab firman Allah, wasyawirhum fil amr, dan hendaklah bermesyuarat engkau akan mereka itu fil amr, bersama mereka dalam sesuatu urusan. Dia begini tuan-tuan. Dalam kita mengaji fiqh ni, dia ada dipanggil khususiyah nabawiyah. Benda yang khusus bagi Rasul, tapi bagi kita lain hukumnya. Contoh apa dia? Sembahyang tahajud. Allah sebut fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka bertahajudlah.
kita wajib ke sunat tahajud. Sunat je Syekh, itu sebab tak bangun. Bagi hak Rasul, tahajud wajib. Terbeza kita dengan Rasul. Sebab tu jangan hina Rasul. Hina wa hina Rasulullah. Siapa kita? Kita sembahyang sunat ya. Rasulullah benda sunat jadi wajib. Sebab tu dipanggil ini khususiyah nabawiyah. Kita nak mesyuarat sunat, tapi Rasulullah Allah bagi arahan. Dan arahan Allah bagi hak Rasul jadi wajib. Dan itulah kita tengok dalam banyak peristiwa Rasulullah akan bertemu sahabat bermesyuarat. Cuma kita diajar mesyuarat ni ada adab dia. Dalam perang Badar Nabi mesyuarat. Walaupun asal perang Badar bukan nak perang, asalnya nak menyekat dagangan-dagangan orang Mekah kerana nak ambil balik harta umat Islam dalam peristiwa hijrah ni. Umat Islam berhijrah, sebahagian mereka tinggal harta, dihalang bawa harta. Jadi sebagai imbalan nak sekat pedagang-pedagang yang berdagang ke negeri Syam, nak ambil balik sebagai imbalan harta umat Islam yang ditahan. Jadi panjang cerita perang Badar tu, yang khas ceritanya Abu Sufyan yang bawa barang yang dapat divert lah. Dia dapat tahu berita, dia pun pusing jalan lain. Akhirnya tak dapat dihalang barang dagangan. Tetapi berita sudah sampai ke Mekah, Muhammad nak halang barang dagangan. Dan yang berdagang ni tuan-tuan mesti ingat ahli korporat Mekah. Abu Jahal tu ahli korporat dia, Abu Lahab tu semualah founder dia semua orang ni investor. Jadi naik angin lah dengar nak sekat barang. Jadi sampai maklumat yang berikutnya bahawa Abu Sufyan dah selamat. Tapi Abu Jahal ni dia dendam dengan Rasulullah. Kan? Walaupun dah selamat, dia tetap juga nak bunuh Rasulullah. Jadi ringkas ceritanya, pergilah Abu Jahal ini semuanya, Utbah, Syaibah ni semua dipanggil pembesar Quraisy semua ni. Ringkas cerita lagi tuan-tuan, dah sampai dekat Badar. Badar dengan Madinah ni tak jauh. Nak banding Mekah ke Badar lagi jauh. Nak sebut apa dia? Dalam peristiwa Badar tu Rasul tanya sahabat. Tanya lah. Kita ni dipanggil bincang-bincang tempat mana nak letak. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, bila Nabi letak posisi ni kan, sahabat tanya, adakah ini wahyu Allah ataupun pendapat Tuhan? Nabi kata, ini pendapat saya. Kalau pendapat Tuhan, saya dicadangkan kita buat begini. Jadi Nabi dengar cadangan itu dalam bentuk strategi gitu. Sebab nak meletakkan posisi tentera tu. Ya. Jadi itu namanya pandangan. Semua adab kita mesyuarat ni, pertama sekali kita bebas beri pandangan. Cuma jangan kita kecewa kalau pandangan kita ditolak. Rasulullah ajar kita kalau kita mesyuarat, pandangan kita ditolak, kita sebut Alhamdulillah. Tapi kalau pandangan kita diterima, kita istighfar, astagfirullah. Kita terbalik, pandangan kita diterima, Alhamdulillah. Tengok orang. Kalau pandangan kita ditolak, astagfirullah. Balik kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang bila pandangan kita diterima, kita istighfar, kita takut hati kita takut benda tu menyusahkan orang nanti. Itu adab mesyuarat Syekh. Tapi kalau pandangan kita ditolak, kita sebut Alhamdulillah. Ya. Karena ada barangkali pandangan yang lebih baik dari yang lebih sesuai. Satu, yang keduanya, dalam mesyuarat itu Rasulullah ajar sahabat-sahabat, bila mesyuarat masing-masing boleh beri pandangan. Dan jangan kita pelekehkan pandangan orang lain. Semua orang berhak beri pandangan. Cuma kalau pandangan ditolak, kita jangan mudah berkecil hati. Dan kalau pandangan itu sudah suara majoriti, kita yang minoriti kena ikut pendapat majoriti. Itu adab dia. Jangan kita tak mau, saya tak terlibat, saya punya pandangan tolak, saya tak mau campur. Tak boleh. Kita dalam satu tim, dalam satu grup, itu namanya teamwork.
Ya, masing-masing kena menjayakan. Dan ini berlaku dalam peristiwa perang Uhud bila puak-puak munafik, pandangan mereka ditolak sebab mereka cadang. Dalam mesyuarat itu kita bertahan dalam kota Madinah. Budak-budak muda kata tak boleh. Ini nanti kalau bertahan dalam kota Madinah, ini melibatkan nyawa anak-anak, isteri dan keluarga kita. Kita patut bertahan di Bukit Uhud. Majoriti setuju pergi Bukit Uhud. Puak-puak munafik ni marahlah, pandangan mereka tak diterima. Sebab tu dalam peristiwa Uhud itu, bila dah nak bergerak ke Uhud 1,000 orang, 300 tarik diri. Itu dia panggil munafik. Sebab apa tak nak tolong? Ini bukan pandangan kami. Itu bukan sikap orang dalam satu tim. Kena sama-sama menjayakan. Kalau main bola, ni fail kat awal lagi ni. Aku punya pandangan kau tak terima. Gol pun bola sepak kanan dilompat kiri. Kau punya pandangan tadi. Bukan macam tu, Beb. Walaupun coach bagi pandangan dalam mesyuarat, majoriti kata begitu, kena ikut pendapat majoriti. Itu adab mesyuarat. Ya. Dan jangan kita buat begitu. Dan paling dahsyat dalam mesyuarat diajar oleh Rasulullah, kalau pandangan kita ditolak, pandangan majoriti itu diterima, tiba-tiba pandangan majoriti tak jaya, jangan kita mengejek. Aku dah kata. Itu bukan adab. Bukan begitu. Itulah yang berlaku dalam peristiwa Uhud. Bila puak-puak munafik tengok kalah, kan dah kata 300 orang yang munafik tu sorak sungguh lah. Orang dah cakap bertahan dalam kota, nak pergi juga. Tu munafik tu kan. Sekian dimaklumkan. Untuk adab mesyuarat Syekh hari ni banyak kita. Dan mesyuarat ni benda yang dipanggil rahsia. Orang lain berhak bagi pandangan, tapi jangan kita bocorkan pandangan-pandangan orang tu. Ini belum habis mesyuarat dah keluar minit. Orang luar pun dah tahu apa rahsia mesyuarat. Orang luar tahu apa bincangan dalam mesyuarat. Tak ada adab langsung hari ni. Ini bukan cerita tuan, banyaklah cerita ni. Tak kira lah, bukan saja dalam surau masjid pun sama juga. Padahal kita hijatan puasa kan kena mesyuarat. Adab tu kena jaga je. Sahabat-sahabat ni biasa mesyuarat. Cadang begini, cadang tolak. Tak setuju. Tak apa. Yang penting kita beri pandangan. Gitu. Ya. Jadi Rasulullah ni memang sering bermesyuarat dengan sahabat-sahabat baginda. Cuma kita ni dalam bab mesyuarat ni adab ni jaga. Allah, paling sedih sekali belum habis mesyuarat, belum ada keputusan. Perbincangan tu dah keluar dah. Padahal pengurus ni belum buat keputusan lagi. Mesyuarat pun belum buat keputusan. Kan itu hanya perbincangan, bukan keputusan. Dah ada grup-grup pok-pok ni dah mengulas, siapa ahli mesyuarat sebenarnya? Dah di luar. Tak habis, saya bawa dah. Tak setuju dengan pandangan ni, tak setuju. Apa ni? Adab tak ada langsung kita. Padahal orang besar-besar celik-celik belakang ngaji di universiti, tapi adab tak ada. Ini bukan tuan-tuan saya tak tahu lah, saya dah lama tak mesyuarat. Allah Akbar, tak tahu adab kena jaga Syekh. Mesyuarat tu memang mustahab, tapi adab tu lagi mustahab. Baik. Dan yang mukhtar, pendapat yang terpilih yang atasnya jumhur fuqaha, iaitulah bahawa di sisi Rasul mesyuarat wajib, cuma pada kita sunat. Dan segala yang tahqiq ahli usul, tahqiq maknanya benda yang disahkan bahawa amar suruhan pada ayat itu menunjukkan wajib bagi hak Rasul bermesyuarat. Maka pada hadis itu juga menunjukkan sayuqiyah hendaklah bagi orang yang mesyuarat masing-masing mengeluarkan buah fikirnya. Sebab tu dipanggil ahli mesyuarat. Bagi pandang. Ini antara adab lagi masuk mesyuarat beri pandangan. Terima tak terima lain cerita. Yang tak ada adab dalam mesyuarat diam, kat luar nak ulas. Itu tak beradab dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat dia diam. Luar mesyuarat, patutnya begini, patutnya sepak pun tahu mana. Allah Rabb.
Ini nak mengajar orang kita ni, Islam dah ajar bab-bab ni semua je. Lepas tu sahabat-sahabat beri pandangan, kita ketuk loceng, kita pukul kendang, kita ketuk trompet, semua tolak. Tak ada masalah. Jadi kita beri pandangan. Sahabat-sahabat tu sendiri dah. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah Rasul, sahabat beri pandangan biasa dan tolak pandangan biasa. Ya, bukan Rasulullah boleh veto dah. Kadang-kadang Nabi tanya sahabat-sahabat ni pandangan-pandangan. Macam peristiwa perang Khandaq kan. Perang Khandaq ni peperangan yang sangat hebat tuan-tuan, sebab masa tu tentera Quraisy kan, kekuatan mereka agak luar biasa sikit. Karena ada dipanggil dengan Ahzab. Bukan saja orang Quraisy Makkah, malah orang daripada Yahudi pun dah mula menyokong orang Makkah masa tu. Dihimpun-himpun kabilah-kabilah pun sokong orang Makkah 10,000. Penduduk Madinah tak sampai 3,000 tu. Tolak orang tua yang tak wajib perang, tolak orang perempuan tak wajib perang, tolak budak tak wajib perang, berapa dekat dia. Tolak munafik yang tak pergi perang. Maka Rasulullah SAW berhadapan dengan situasi yang agak getir masa itu. Datanglah Salman Al-Farisi, orang Parsi. Beliau yang mencadangkan dalam masyarakat, ya Rasulullah, kami orang Parsi, kalau melihat macam ni penyelamatan kami buat pagi. Nak menghalang, setidak-tidaknya melambatkan tindakan. Jadi Rasulullah terima pandangan itu, namanya buah pandang. Di situ ulama ambil faham kata-kata Salman, kami orang Parsi. Parsi bukan orang Islam. Ya, kami orang Parsi kalau menghadapi tentera yang begini, kami akan buat pagi. Di situ ulama-ulama mengambil faham apa yang dibawa oleh orang kafir tetapi untuk kepentingan agama Islam, untuk untung agama Islam, tak apa kita guna. Lepas tu kita guna senapang lagi. Takkan nak main anak panah je, kau barang baik. Kan kafir yang buat tu. Yalah. Yang penting alat-alat dia untuk kita pertahankan Islam. Termasuk dah gini kita gunakan demokrasi. Demokrasi bukan dari Islam, tapi untuk mempertahankan Islam. Ini kami tak mengundi, ini bukan Islam. Ini semuanya Barat punya agenda demokrasi ini. Jadi kami tak pergi mengundi. Patut kalah. Macam kalau Islam perintah, bukan Islam perintah pun sekali. Cuba jawab. Ini ternyata macam tak mengundi. Menang dia orang. Kita Islam semua tak mau. Ini Barat punya ciptaan. Yang penting kita guna untuk pertahanan Islam. Itu dia. Faham tak faham ni? Sama lah pagi itu Rasulullah tak kata ini Parsi punya cara lah, kita ada cara sendiri. Mampu ke Islam begitu? Nabi terima buat paling itu, walaupun kata Salman kami orang Parsi. Itu orang Parsi punya kaedah perang. Nak tunjuk kaedah perang tu kita boleh ambil. Kita tak beriman pun dengan paling ke dengan senjata, kita beriman dengan Allah. Cuma alat itu untuk pertahanan agama. Sekarang ni demokrasi alat je untuk pertahanan agama kita. Kalau tak guna demokrasi, tuan-tuan nak tahan mengapa sekarang ni? Cuba jawab. Orang dah tak angkat senjata, orang angkat pensil je sekarang. Siapa angkat pensil, menang. Kita tak payah. Tak payah, kita pun tak pergi. Mari China semua pergi mengundi. Macam sekian saja. Lepas tu kita marah. Kenapa dia orang mentah dan korang tak pergi? Ada tajuk? Tajuk kita mesyuarat je. Itu nama mesyuarat. Jadi lepas tu Rasulullah mesyuarat, bincang dengan sahabat adab kena jagalah, adab mesyuarat. Dalam mesyuarat cakaplah. Dan kita pula orang Melayu satu je. Kalau orang beri pandangan janganlah tahu kan. Kita tahu, minta pandangan kita, tak ada. Kerja ketahukan orang. Saya berpengalaman mesyuarat dengan orang bukan Melayu ni. Dia orang cakap lah apa. Yang penting kau beri pandangan, tu je. Terima tak terima, itu lain cerita. Yang penting kita beri buah fikir. Tak terima, tak logik, itu cerita lain. Yang penting ada buah pandangan. Ya, tak sabar-sabar pandang. Ada yang cadang angkat bela, kan tak logik angkat bela panggil orang datang. Ada yang cadang hidupkan api. Ini dah macam Yahudi pula. Nak pukul loceng dah macam Kristian. Mereka tak kisah.
Yang penting beri pandangan. Sehinggalah Abdullah bin Zaid bermimpi. Baik, 129. Tukang bank, tukang azan dan sifat yang ditutup syarak. Dalam hadis itu menceritakan bila Abdullah Zaid mimpi malam itu. Maknanya malam itu tak ada keputusan lah, syarat tak ada keputusan. Sehinggalah Abdullah bin Zaid bermimpi. Lalu Rasulullah sebut pada Abdullah, faqum ma'a Bilal, bangunlah kamu bersama Bilal kerana suaranya lebih kuat dan lebih bagus. Ya saudaraku, bukankah dalam hadis itu Nabi SAW menyuruh Bilal bin Rabah azan kerana dia lebih tinggi suaranya dan lanjut daripada suara Abdullah bin Zaid? Kata Imam Nawawi, maka diambil dalil daripada hadis itu sunnat bahawa keadaan tukang azan Bilal tu suaranya hendaklah lebih tinggi suara dan elok. Inilah yang ittifaq disepakati ulama-ulama. Padahal yang bermimpi Abdullah, mengapa Rasulullah suruh Abdullah, bangun kamu dengan Bilal? Di situ menunjukkan orang dari Bilal ni pilih suara yang bagus dan suaranya lebih kuat. Ini zaman pakai mikrofon tak ada masalah, tapi kena kuat jugalah. Jadi biar suaranya kuat tu sampai kerana nanti masuk perbincangan apakah tujuan azan ini. Antaranya ialah untuk menghidupkan syiar agama Allah Ta'ala. Itu sebab dia suruh kita kuatkan suara azan tu. Cari yang bagus-bagus ya. Jadi makna siapa nak Bilal, berlatihlah. Jangan suara macam bulu ketung tu. Berlatihlah dan sebut tu biar betul. Tempat saya gitu juga, nak azan baru ni tak ada Bilal. Bilal balik kampung, Bilal pergi Mekah. Ambil tangkap muat aja. Allah, tu yang saya cerita tu azan masa qomat tu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kakak mati salah, kakak mati salah. Pasal apa mati betul? Kalau semua dah mati salah. Bukan mati salah, kau mati salah. Berlatihlah kalau nak jadi Bilal pun. Itu yang satu dua jemaah jumpa saya, Ustaz. Saya memang tak kerti Ustaz, tapi yang nak azan tu biarlah dia belajar dulu. Kita juga nak sangat azan tapi tak nak belajar, ni pun satu hal juga ya. Sebut biar betul lah, hayya 'alas salah, bukan hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, bukan palah, bukan fa. Berlatih sikit. Bukan marah tuan-tuan, beritahu je tuan-tuan kadang-kadang ini itu sunnah. Batu Nabi pilih Bilal, dia suara kuat sikit dan bagus suaranya. 130. Bilal tu pula, kalau tukang azan elok suara, minta rezeki, minta upah, apa hukum? Kata Imam Nawawi telah berkata ashabuna, berkata ashab ni ulama Syafi'i. Maka jikalau kita dapati tukang azan elok suara, tapi dia menuntut akan azan itu rezeki, dia minta upah. Macam inilah Bilal bayar, ada allowance. Dan didapati tukang azan yang tiada elok suara, tapi dia sukarela, azan dengan sukarela, maka yang mana dari keduanya yang sepatutnya kita ambil jadi Bilal? Sebab tadi ceritanya Rasulullah suruh Bilal azan sebab suara Bilal kuat dan lebih bagus. Tapi timbul soalan, Bilal kita suara bagus, dia minta elang. Yang soal lagi suara tak bagus tapi dia sukarela. Al-jawab, padanya ada dua wajah, dua pendapat. Yang ashah, pendapat paling tepat dan sahih, pendapat paling benar daripada keduanya. Maknanya dua-dua betul. Tapi yang paling bagus, paling betul jawapannya adalah diambil muazzin, tukang azan yang elok suara, walaupun diberi rezeki, diberi upah, elan padanya. Kerana itu lebih menepati sunnah Rasulullah tadi. Sebab tu Nabi kata, kamu ajar Bilal azan. Masalahnya Bilal tu minta elan. Yang macam kita inilah, Bilal suara masjid kan elan. Kalau dia tak di Bilal, siapa yang di Bilal? Cik jawab. Contohnya Bilal, berhenti kerja lah.
Dan allowed dia tak banyak mana tuan-tuan. Kecuali lah tuan-tuan jadi Bilal masjid haram sana. Ini Bilal masjid kampung. Pernah kan yang bila-bila kita berapa allowed dia? Baik, tak apalah. Masalah hikmah azan Amir, kata Imam Nawawi telah menyebut ulama hikmat apakah tujuan azan ada 4 kali. Pertama, azan itu nak menzahirkan tanda Islam. Ini panggil syiar Islam dan kalimah tauhid. Sebab tu azan bukan saja dilaungkan semasa waktu sebagai tanda syiar agama, waktu perang pun disunatkan azan. Ya, kerana itu tujuan kita meninggikan syiar Islam dan kalimah tauhid. Syiar ni lambang kan. Kereta tuan-tuan, dia jadi hebat pasal apa? Ada lambang. Cuba buka lambang. Sebuah kereta, bentuknya sama, tapi lambang tu meninggikan nilai. Kereta apa kat Malaysia ni? Saya jawab keretanya Inspira. Sebelum jadi Inspira dulu Mitsubishi Evo, betul? Oh, budak dah gila dah. Jadi Inspira tak ada. Kuang Azam tu pakai logo Proton. Apa barang sama aja bentuk. Pasal lambangnya. Macam itu kita wajah-wajah. Enjin tu enjin apa? Pasal wajah aja tu. Coba bubuh dia punya syarikat asal dia tu. Oh, lambang tu mahal ni. Siapa kata lambang tak ada ni? Kata orang perang angkat dia tu syiar. Kita azan pun itu syiar. Baik tu azan tu disuruh laungkan guna loudspeaker luar tu. Tu lambang tanda. Baik tu kalau di negara-negara kafir dah tak ada bunyi azan. Di Singapura je lah. Hilang syiar tu. Tu syiar tu. Kita dua kan, satu meninggikan syiar, yang kedua menegakkan syariat. Azan, lafaz azan syariat, menguatkan suara azan syiar. Sembahyang zuhur ni syariat, tapi berjemaah ni syiar. Bayang Jumaat tu syariat, ramai-ramai berikut syiar. Lambang, orang tengok lambang. Baik, tu azan. Sebab tu orang azan ni pahala besar. Nabi sebut apa? Sejauh mana suara dia di daun, pokok dengar, makhluk-makhluk mendengar, jin dengar, manusia dengar, pokok, batu, benda hidup dengar, semua jadi saksi akhirat. Itu sebab orang azan besar pahala dia. Sehingga ulama-ulama bahas mana afdal, jadi imam ke jadi Bilal. Khilaf ulama. Betul khilaf. Senang kata berdasarkan hadis afdal jadi Bilal. Tapi berdasarkan setengah hadis, kalau semua jadi Bilal, siapa jadi imam? Maka jadi imam lebih besar pula pahala. Jadi makmum cerita lain, tak ada maksud. Jadi dua jadi jangan, jadi Bilal jadi imam itu pahala. Okey. Yang kedua nak beritahu masuk waktu sembahyang. Yang ketiga nak beritahu tempat sembahyang, di mana nak sembahyang. Yang keempat nak memanggil jamaah. Kalau 4 ini tujuannya, maka sebenarnya yang mana satu semuanya betul Waktu tempat saya dulu kami mengaji pondok dulu. Kalau isyak kami mengaji itu lepas maghrib, kelas maghrib, tunggu kadang-kadang panjang sampai pukul 9 suku habis. Pukul 9 suku kan? Malah orang kampung ada apa 9 suku? Kan dah lama masuk waktu masuk dah senang. Sebab kita pegang azan itu kita nak panggil berjemaah. Tapi setengah orang pegang azan itu masuk waktu. Lepas tu bila kuliah tu suruh break, azan dulu. Tak kisahlah. Yang mana-mana pun kita tak kisah. Asalkan kita menepati apa tujuan azan. Jadi macam pondok kami, tempat saya pun sekarang ni, kita habis kuliah berazan dan jemaah dah faham dah. Kalau dia nak marah-marah, kita kata ginilah. Yang penting tuan-tuan tahu bila masuk waktu. Sembahyang tu syaratnya kita tahu masuk waktu bila. Kemudian akhir sekali bang berdiri dan duduk. Jadi Nabi sebut, ya Bilal qum fanadi bisalah, wahai Bilal bangun kamu laungkan azan. Maka di situ timbul lagi satu hukum. Dalam hadis itu Nabi bersabda kepada Bilal, ya Bilal, Nabi sebut kepada Abdullah, qum ma'a Bilal, bangun oleh kamu bersama Bilal, panggil orang sembahyang. Kata Imam Nawawi telah berkata Al-Qadhi'iyat,
rahimahullah padanya jadi hujah bagi syariat bahawa azan itu berdiri, dan bahwasanya tiada harus maknanya tak boleh. Tiada harus, kenapa datang kalimah tidak harus? Sebab ada mazhab kata sembahyang azan dengan duduk tak sah, tapi bukan mazhab Syafi'i. Betul dia kata kalimah tiada harus ya. Mazhab Syafi'i azan dengan duduk sah, tapi tak dapat fadilat azan. Sebab hadis Nabi, wahai Bilal, bangun azan. Ya. Maka disitulah timbul hukum tidak harus. Dan guna tidak harus maksudnya kerana ada khilaf. Sebab itu adab orang berkhilaf, dia takkan kata tak sah, dia kata tidak harus. Kerana meraihkan pendapat yang mengatakan azan dengan duduk tak sah. Mazhab Syafi'i azan duduk sah, tapi tak dapat fadilat azan, kecuali orang uzur lah. Dan katanya ialah mazhab ulama semuanya melainkan Abu Thawr, maka bahawasanya mengharuskan azan duduk. Itu satu mazhab yang kecil lah, dan telah muafakat akan dia oleh Abul Faraj Al-Maliki, kata Imam Nawawi. Dan ini yakni dikatanya pendapat itu dhaif. Baik, kesimpulannya saya nak simpulkan bahawa mazhab kita Syafi'i azan itu boleh dengan duduk atau berdiri, cuma azan dengan duduk tanpa uzur sah, tetapi luput fadilat, tak dapat pahala azan. Berbeza dengan sebahagian mazhab yang mengatakan azan dengan duduk bagi orang yang tidak uzur tidak sah, kerana azan berdiri bagi mereka hukumnya wajib. Itu khilaf dia. Ala kulli hal, inilah namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa alam. Habis tajuk ini tersambung nanti pada siri akan datang. Bismillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.